آمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير ولا تؤسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pagi Jumaat penghulu segala hari. Salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman yang sudi bersama kita di kuliah duha untuk menyampaikan syarah pandukan pada hadis Qudsi pada pagi yang penuh barakah ini. Yang berusaha Puan Rosli Yati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini, yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu yang telah pun memilih untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan di pagi Jumaat yang penuh barakah ini Allah berikan kita petunjuk untuk terus kita istiqamah dalam beribadah, dalam menuntut ilmu untuk berbuat kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Bagi kita memulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita, kuliah kita pada pagi ini berjalan lancar dan kita mendapat keberkatan dipayungi oleh para malaikat kita berada di halakah ilmu pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin untuk menyampaikan syarah berpandukan kepada hadis Qudsi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bonda moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan kita dapat bertemu di hari raya mingguan kita di Sayyidul Ayyam pada hari Jumaat, dan juga kita berada di 10 hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga amal soleh yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini semuanya ikhlas dan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tahu hadis berkaitan tentang keutamaan 10 Hijjah, beribadah di dalamnya akan dicintai oleh Allah, maka semua amal-amal yang kita mampu buat dalam tempoh ini sudah tentulah kita akan buat ekstra lah. Semua kita nak buat lebih dan lebih sebab ganjarannya berlebih-lebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi insya-Allah untuk pagi ni kita akan sambung lagi bacaan kitab hadis kursi, dan kita berada di bab kitab salat. Bab kitab salat, dan kita akan tengok pada muka surat 41 hadis yang kelima. Muka surat 41 hadis yang kelima berkaitan tentang para malaikat silih berganti pada waktu subuh dan juga asar. Para malaikat silih berganti pada waktu subuh dan juga asar. Okey. Baik, hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, namun sanadnya sahih melalui para perawi daripada Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Okey. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah.
Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, yata'aqabuna fiikum. Mereka para malaikat ini akan saling menanti-nanti kamu. Para malaikat ni akan saling menanti-nanti kamu. Apa maksud menanti-nanti kamu ni? Dekat sini yata'aqabun, dekat sini iaitu para malaikat akan silih berganti. Okey. Para malaikat ini akan silih berganti. Okey, para malaikat ni akan silih berganti, iaitu dia tukar shift dia lah, dia ada shift dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat salatul fajri nazalat malaikatun nahar." Apabila solat fardu subuh, apabila tibanya solat fardu subuh, nazalat malaikatun nahar, maka turunlah malaikat siang. Malaikat siang akan turun pada waktu tersebut. Fasyahidat ma'akumus salata jami'ah. Dan mereka iaitu para malaikat akan menyaksikan bersama-sama dengan orang yang bersolat bersama dengan kamu. Maksudnya solat subuh kita akan disaksikan oleh para malaikat. Hadis ni nak menunjukkan kepada kita iaitu ketinggian dan kedudukan solat fardu subuh. Ada banyaklah perkara kita bincang kat sini. Pertama, dalam seharian para malaikat ni dia bertukar shift. Bila bertukar shift, nanti kita akan bincang. Okay. Setiap hari para malaikat ni akan tukar shift. Yang kedua, Nabi bagi tahu malaikat turun pada solat subuh. Shift pertama turun pada waktu subuh. Bukan sekadar turun juga, bahkan dia menyaksikan kita solat subuh. Fasyahidat kat situ, iaitu dia akan melihat, menyaksikan bersama-sama dengan kita ni solat subuh. Dia akan menyaksikan amal-amal yang kita lakukan. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan solat fardu subuh. Okey, keutamaan solat fardu subuh. Sebab itu, keutamaan solat fardu subuh ni banyak disebutkan di dalam hadis Nabi. Okay, keutamaan solat fardu subuh ni banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita bincang satu-satulah. Pertama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim berkaitan tentang keutamaan waktu solat subuh ni, sebab solat subuh ni membezakan antara orang mukmin dan juga orang munafik. Benda ni kita gerun sebab label ni adalah label yang diletakkan oleh Allah dan Rasul. Cuba bayangkan dalam kita bekerja, kita dilabel. Si fulan ni pemalas, si fulan ni lambat, yang label kita ni bos. Sudah tentulah kita nak jaga air muka kita kan. Kita tak nak dilabel dengan label-label yang tak baik oleh majikan. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna athqala salati alal munafiqin salatul isya' wa salatul fajr. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isya' dan solat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wala habwa. Kata Nabi SAW, siapa yang tahu pahala yang terdapat di antara solat isya' dan juga solat fardu subuh, pasti mereka akan mendatangi kedua-dua solat fardu ni, isyak dan subuh itu, walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau dia tahu betapa banyak ganjaran yang Allah limpahkan pada solat fardu isyak dan juga fardu subuh. Ini nak cerita tentang keutamaan solat fardu subuh. Okay? Pertama, malaikat turun. Yang kedua, malaikat menyaksikan solat subuh kita pada setiap pagi. Okay? Jadi solat subuh ni adalah salah satu buktilah perbezaan antara orang mukmin dan juga orang munafik. Yang kedua pula, ada satu lagi hadis daripada Nabi SAW menunjukkan kepada kita keutamaan solat fardu subuh. Iaitu kata Nabi, man sallal isya' fi jama'ah. Siapa yang solat isyak berjamaah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang solat jamaah, isyak jamaah,
faka'annama qama nisfal lail, maka dia telah dikira seumpama menghidupkan separuh malamnya dengan solat, dengan qiyam dia. Siapa solat isyak jamaah, dia dikira separuh daripada malam tersebut sebagai amal soleh. Dia telah hidupkan qiyam separuh malam. Wa man shalla subh, dan siapa yang mendirikan solat fardu subuh fi jamaah, berjemaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seumpama dia telah solat sepanjang malam. Maksudnya separuh malam pada solat isyak, separuh lagi malam pada solat fardu subuh. Okey, jadi kena rebutlah peluang ni. Ini antara keutamaan orang yang tunaikan solat fardu subuh. Ini keutamaan orang yang tunaikan solat fardu subuh. Okey, jelas ibu-ibu? Okey, dapat Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, kata Nabi SAW, wasa'idat malaikatul lail, iaitu manakala para malaikat pada waktu malam akan naik ke langit, wa makathat ma'akum malaikatun nahar, sedangkan para malaikat pada waktu siang pula akan berada bersama kalian. Maksudnya ada tukar shift kat situ. Malaikat malam naik pada waktu subuh, malaikat siang akan turun pada waktu subuh. Lalu kata Nabi SAW, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Lalu kata mereka, Tuhan mereka bertanya kepada mereka. Allah Ta'ala akan tanya pada malaikat ni, iaitu malaikat pada waktu malam lah yang baru naik ke atas. Dan kata Nabi SAW, wa huwa a'lam, sebenarnya Allah ini dia maha tahu. Dia tahu saja, dia tahu. Tapi sengaja Allah Ta'ala tanya pada malaikat. Okey, saya nak tanya pada ibu-ibu lah. Biasa kan kita selalu dengar, amal-amal kita ni dicatat oleh dua malaikat yang berada di bahu kanan dan dicatat oleh malaikat di bahu kiri. Dan semua amal-amal kita juga nanti akan ditimbang di mizan Allah, di neraca Allah. Bukankah Allah ni Tuhan yang maha mengetahui? Dia tak perlukan pun malaikat yang mencatat. Tak perlu pun. Sebab dia tahu dah apa yang kita buat. Bahkan dia tahu apa yang akan kita buat. So, kenapa perlu ada malaikat-malaikat mencatat ni? Dan kenapa juga perlu amal-amal ni ditimbang, nak tahu mana berat, mana ringan? Sedangkan Allah itu a'lam. Dia sangat-sangat maha mengetahui. Kan? Kenapa? Kenapa sangat memerlukan? Dan kenapa pula Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, hamba ni buat apa, hamba ni buat apa? Kenapa? Jawapannya adalah ibu-ibu, Allah Ta'ala bertanya ataupun Allah Ta'ala meletakkan setiap para manusia ni adanya para malaikat yang mencatat amal dia. Tujuan dia bukan untuk Allah Ta'ala, bukan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia semua tahu apa yang kita buat, zahir batin semua tahu. Tapi adanya malaikat-malaikat pencatat ni dan adanya mizan yang akan menimbang amal ni bukan untuk Allah tetapi untuk manusia. Adalah untuk manusia. Kalaulah dihisap nanti, kalaulah ada yang argue dengan keputusan daripada Allah Ta'ala, inilah saksi-saksi yang akan mendatangkan bukti-bukti tentang amal-amal yang kita lakukan. Allah maha mengetahui buat. Jadi malaikat-malaikat inilah yang akan menjadi bukti-bukti, saksi-saksi kepada bukti-bukti amal-amal yang telah kita lakukan. Samalah dalam hadis ni, bila disebut oleh Nabi, Allah akan bertanya pada malaikat, sedangkan Allah itu maha mengetahui, adalah sebagai bertujuan untuk recording lah. Ni untuk rekod sahaja. Untuk rekod. Allah tahu tak amal kita? Masa malaikat malam ni naik pada waktu subuh, Allah tahu tak apa yang kita lakukan waktu itu? Allah tahu. Dia maha mengetahui. Okay? Tetapi dekat sini adalah sebagai satu recording sajalah. Recording, rekod untuk kita tahu amal-amal yang kita lakukan. Lalu kata Allah pada malaikat, ma taraktum ibadi yasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang hamba-Ku sedang lakukan ketika mana kamu tinggalkan tadi tu? Fayaqulun, maka para malaikat akan jawab, ji'nahum. Kami datangi mereka. Okay, kami datangi mereka semalam, wa huwa yusallun, wa hum yusallun. Mereka sedang mendirikan salat. Wa taraknahum, dan ketika kami tinggalkan mereka tadi pun, wa hum yusallun.
dan mereka pun sedang lagi melakukan ibadah solat. Ini satu, separuh dah selesai dah. Okay. Malaikat malam naik ke langit, habis selesai shift dia, Allah tanya apa yang kita buat. Dia kata semalam saya sampai turun kepada dia solat. Ketika saya tinggalkan dia, naik tadi pun dia sedang solat. Ini satu pujian lah kepada hamba tersebut. Bukan kita dalam keadaan bermaksiat. Okey. Yang kedua, kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ, dan apabilanya tiba solat fardu asar, nazalat malaikatul lail, maka turunlah malaikat malam. Okay, malaikat malam tak turun pada waktu asar. Fasyahidu ma'akumus salata jami'a, dan mereka menyaksikan solat yang kamu dirikan pada waktu asar. Thumma sa'idat malaikatun nahar, manakala malaikat siang pula akan naik pada waktu asar. Wa makathat ma'akum malaikatul lail, dan malaikat malam akan bersama-sama dengan kamu bermula daripada asar sampai ke subuh. Artinya mudah cerita, solat subuh sampai solat asar malaikat siang, daripada asar sampai subuh esok malaikat malam. Okey, begitulah susunan daripada Allah Taala. Di sini para ulama hadis menyebutkan kepada kita keutamaan solat subuh dan juga solat asar. Keutamaan solat subuh dan juga solat asar. Dua-dua ni ada keutamaan. Okey, kita bincanglah satu-satu. Apa keutamaan solat subuh dan solat asar? Tadi kita dah sebutlah, ada beberapa hadis keutamaan solat subuh. Siapa yang tunaikan solat subuh berjamaah, maka dia dikira diumpamakan separuh malam tersebut dia berqiyamul lail. Kan? Disebut dalam hadis tadi. Yang kedua pula, iaitu disebutkan kepada kita, siapa yang tunaikan solat subuh berjamaah, dia akan dapat ganjaran pahala yang besar. Sebab Nabi kata kalau dia tahu ada pahala pada solat subuh dan solat isyak, pasti dia akan mendatangi walaupun dia merangkak sekalipun, sanggup datang. Sanggup datang, merangkak. Dia sangat-sangat berharga pahalanya. Sanggup merangkak. Dan yang ketiganya, dia adalah sebagai pembeda lah. Perbezaan di antara label munafik dan label mukmin. Kalau dia munafik, kata Nabi, inilah solat yang paling berat bagi orang munafik. Solat isyak dan juga solat subuh. Okey, kita dah cerita pasal solat subuh. Sekarang kita nak bincang tentang solat asar. Kenapa malaikat turun naik pada waktu asar? Sebab nak tunjuk keutamaan solat asar. Solat asar ni dalam satu hadis Nabi SAW, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi kata apa? Man sallal bardain dakhalal jannah. Ringkas Nabi sebut, tapi ayat ni mendalam. Kata Nabi SAW, siapa yang menunaikan dua solat bardain. Bardain ni dia disebut dalam bentuk musanna. Ada dua solat sejuk. Dua solat sejuk. Al-bardain. Dakhalal jannah. Siapa yang tunaikan dua solat sejuk ni, maka Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Saya nak tanya ibu-ibu, apa solat sejuk ni? Ada dua solat sejuk. Siapa boleh tolong saya? Kenapa disebutkan sebagai dua solat sejuk? Subuh. Subuh. Okey, lagi? Isyak. Isyak. Okey. Alright. Okey. Lagi? Siapa lagi? Kenapa disebut siapa yang dirikan dua solat sejuk ni, maka dia akan masuk syurga. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Okey, kalau kita tengok daripada pandangan para ulama hadis, dia menyebutkan kepada kita dua solat sejuk dekat sini adalah merujuk kepada solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Ini nak tunjukkan keutamaan dua solat ni. Dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang dirikan dua solat ni, subuh dan asar, maka dia masuk syurga. Okey. Solat subuh dan asar, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kenapa dipanggil sebagai solat sejuk? Sebab subuh kita maklumlah dia adalah waktu yang sejuk, dingin.
dan asar pula adalah waktu sejuk di waktu siang. Sebab waktu tu matahari dah nak tenggelam dah, nak turun dah. Keterikan matahari dah berkurangan pada waktu asar. Maka Nabi menggelarkan dia sebagai solat sejuk. Okay? Jadi subuh dan asar itu adalah solat sejuk. Siapa yang dirikan dua solat ini, maka dia masuk ke dalam syurga Allah. Ni keutamaan solat asar. Jarang-jaranglah kita tahu keutamaan solat asar kan. Selalu kita dengar solat isyak dan juga solat subuh. Hadis yang lain pula, riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi kata apa? Salatin qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha. Kata Nabi SAW, iaitu dia adalah solat sebelum terbit dan sebelumnya terbenamnya matahari. Maksudnya dua solat sejuk tu daripada hadis Jarir, dia kata dia merujuk kepada solat sebelum terbit fajar, solat subuh lah, dan juga solat sebelum terbenamnya matahari, iaitu solat asar. Inilah nak tunjukkan kepada kita keutamaan solat subuh dan juga solat asar. Siapa yang dirikannya, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Okay? Dan dia adalah waktu bertukarnya shift para malaikat siang dan juga para malaikat malam. Okey, qala, maka ditanyakan, fayas'aluhum rabbuhum. Allah Ta'ala bertanya pada para malaikat. Okay. Apa dia tanya? Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Ta'ala tahu tentang keadaan hambanya. Lalu Allah bertanya, ma taraktum ibadi yasna'un. Apa yang hamba-Ku buat ketika mana kamu para malaikat tinggalkan mereka? Qala fayaqulun, kata Nabi, malaikat pun menjawab, ji'na wa hum yusallun. Kami datangi mereka pada waktu asar, mereka salat, wa taraknahum wa hum yusallun. Dan waktu kami tinggalkan mereka pun mereka sedang solat. Minta maaf, saya datang waktu subuh mereka solat, kami tinggalkan waktu asar pun mereka solat. Qala, kata Nabi SAW, fahasibtu annahum yaqulun faghfir lahum yaumaddin. Kata Nabi SAW, aku menyangka para malaikat menyatakan, maka berilah keampunan kepada mereka wahai Allah pada hari akhirat. Inilah keutamaan. Pertama, tunjukkan kepada kita malaikat berselisih pada waktu subuh dan asar. Dan yang keduanya, menunjukkan kepada kita keutamaan pada solat subuh dan juga asar. Okay, jadi jagalah dua solat ni. Sebab waktu malaikat ni turun naik nanti bertemu dengan Allah, dan untuk menjaga kita, maka biarlah khabar-khabar yang baik itu disampaikan kepada Allah. Dia datang kepada kita, kita tengah solat, dan dia kembali kepada Allah pun dalam keadaan kita sedang solat. Biarlah rekod itu disampaikan oleh para malaikat. Janganlah nanti malaikat naik, bila Allah tanya, dia buat apa? Tadi kami datang, dia tidur lagi. Tadi kami tinggalkan dia, dia tengok TV pula. Tak baiklah rekod kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik, dan orang yang menjaga solat ni, Allah Ta'ala akan berikan cahaya demi cahaya daripadanya. Allah Ta'ala akan berikan cahaya demi cahaya daripadanya. Pertama, sudah tentulah Allah memberikan pada orang yang dirikan solat, menjaga solat ini dengan cahaya iman. Allah beri banyak cahaya. Pertama, cahaya iman. Yang kedua, Allah berikan kepadanya cahaya taufik, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Ini semua cahaya daripada Allah Ta'ala. Okay? Dengan kita menjaga salat, maka terpandu dan terpimpinlah kehidupan kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Itu benda yang paling utama sekali lah. Sebab tak ada sesuatu pun yang akan mengikat hati kita dengan Allah melainkan dengan ibadah salat. Ibadah salat lah yang akan mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jagalah cahaya-cahaya ni. Sebab kita dalam hidup ni sangat mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah. Sangat mengharapkan cahaya-cahaya petunjuk daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang salat dan mendirikan salat ni, Allah Ta'ala juga akan memberikan cahaya kejernihan pada wajahnya. Cahaya kejernihan pada wajahnya. Saya mungkin bagi contoh yang ekstrim lah. Tapi contoh ni saya rasa mudah untuk kita faham. Semisal lah ibu-ibu
Semisalah contoh ni, kalau kita tengok di mana-mana ada sekian-sekian bangsa ni, Allah berikan mereka ni rupa paras yang sangat cantik, sangat menawan, yang tampan-tampan belaka. Kita tengok sendiri. Bahkan ada yang diangkat menjadi ratu-ratu, wakili negara menjadi ratu cantik. Diangkat 10 senarai manusia yang paling tampan di dunia contohlah. Semua ni Allah beri kepada manusia-manusia ni. Tapi perasan tak, ketampanan dan kecantikan yang mereka miliki itu sementara. Waktu dia muda, ya, saya tak nafikan. Kita pun tak nafikan. Memang cantik, memang tampan. Tapi sementara waktu dia muda. Tapi tengok bila dia berusia, kita tengok hilang kecantikan dia, hilang ketampanan dia, hilang segalanya, hilang. Okay? Dia tak sama kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Walaupun raut wajahnya biasa-biasa saja, kita nak kata kategori handsome dan cantik tu taklah. Biasa-biasa sahaja seperti mana orang kebanyakan, tapi kejenihan wajahnya itu boleh dilihat sampai dia berusia tua. Ni contoh yang ekstrim lah saya kata. Tak katalah betul, tapi kita boleh tengok lah. Ni ratu cantik, cubalah kita tengok siapa ratu cantik dunia yang tahun berapa? 60-an, 50-an, bayi-bayi ibu-ibu. Kita tengok dia sekarang macam mana. Tengoklah raut wajahnya. Kalau dipertandingkan, bukan dipertandingkan lah, dibandingkan dengan wajah kita, ada beza. Raut wajah tu tak sama. Sebab wajah orang yang sentiasa dilazimi dengan wudu, solat ni, Allah Ta'ala akan berikan cahaya lah. Cahaya dekat sini iaitu kejernihan wajah. Allah Ta'ala akan memperelokkan wajah-wajah kita. Dia takkan samalah dengan wajah-wajah orang yang tidak menjaga salat. Okay? Tapi yang paling utama sekali adalah cahaya hidayah, cahaya petunjuk dan cahaya taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ibadah salatlah yang mengikat kita dengan Allah Taala. Okay, jadi hadis yang pertama kita bincang hari ini adalah keutamaan solat fardu subuh dan keutamaan solat fardu asar. Dalam masa yang sama ada berlakunya pertukaran gantian shift di antara para malaikat siang dan juga para malaikat malam. Okey, selesailah hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama. Okey, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-6 di dalam kitab hadis kursi, galakkan mengerjakan solat duha. Yang ini seronoklah kalau kita nak bincang detail-detail lagi sikit. Okey. Hadis ni riwayat daripada Abu Daud, Al-Imam Tirmizi dan juga Ibn Hibban. Okey. Daripada riwayat At-Tirmizi, hadis ini daripada Abu Darda dan juga Abu Zar. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni ada beberapa riwayat. Pertama riwayat Abu Daud, kemudian riwayat Tirmizi dan yang berikutnya riwayat Ibn Hibban. Penulis ni dibawa 3 riwayat sekali. Jadi sebab itu kat nota kaki tu dia kata apa? Kalau riwayat Al-Imam Tirmizi, perawi dia bukan Nu'aim, tapi perawinya adalah daripada Abu Darda dan Abu Zar, dia kata. Hadis ni daripada Abu Zar, Abu Darda. Dia kata apa? Hadis ni adalah hasan gharib. Okey. Hadis ni sahih. Kalau ikut riwayat Abu Daud, hadis ni sahih. Kalau mengikut sahih Ibn Hibban, hadis ni adalah hasan dan satu lagi hadis ni sahih. Okey, baik. Kita tengok apa kata Nu'aim bin Hammar radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Oh, sebelum tu saya berperasan. Bonda Rabidah Ba'diyah Qabliyah ni apa tadi? Oh, 2 solat sujud tadi tu ke? Ba'diyah dan Qabliyah. Kalau solat sujud tadi tu, kalau menurut hadis Jarir, dia kata merujuk kepada solat fardu subuh dan juga fardu asar. Bukan Ba'diyah Qabliyah lah. Sebab Ba'diyah dan Qabliyah ni dia disebut solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Okey. Baik, kemudian kita tengok kata Nu'aim, Nabi SAW, aku telah dengar Nabi bersabda, kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla. Nabi kata Allah telah berfirman. Apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, la tu'jizni min arba'i rakaat, kata Allah.
iaitu janganlah kamu berlengah-lengah kepadaku untuk mengerjakan salat 4 rakaat. Allah Ta'ala kata, jangan lengah-lengah solat 4 rakaat. Apa solat 4 rakaat ni? Ni kita bincang nanti. Apa solat 4 rakaat ni? Wa fi riwayatin li Tirmizi. Dalam riwayat Imam Tirmizi, iaitu dikatakan irka'li 4 rakaat. Iaitu rukuklah sebanyak 4 rakaat kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud kata, Allah kata jangan lengah-lengah lagi untuk datang kepada aku, dirikan solat 4 rakaat. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Allah kata rukuklah kepada aku 4 rakaat. Dalam riwayat Ibn Hibban, salli li 4 rakaat. Salatlah untuk aku 4 rakaat. Fi awal naharik akfika akhirah. Allah jamin siapa yang tunaikan solat 4 rakaat tersebut, maka dilakukan pada awal siang, maka Allah akan cukupkan pengakhirannya. Maksudnya siapa yang tunaikan 4 rakaat solat sunat ni, maka satu hari itu keperluan dan kecukupannya Allah akan penuhi. Okey. Di sini para ulama kita khilaf. Okay, dekat sini para ulama kita khilaf. Okey. Sebahagian para ulama, antaranya yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata 4 rakaat dekat sini bukan solat duha, dia kata. Bukan solat duha. Kalau bukan solat duha, solat apa kat sini? Ibu-ibu, 4 rakaat ni. Siapa ibu-ibu boleh tolong saya ni? Semua senyap dah. Semua masuk dapur ni. Solat sunat qabliyah. Qobliyah apa? Bonda Sarimah? Qabliyah zuhur. Qobliyah zuhur. Okey, lagi? 4 rakaat tu, Qobliyah zuhur 4 rakaat lah maksudnya. Ya. Okey, baik. Okey, dekat sini para ulama hadis antara yang disebutkan oleh Ibn Qayyim, dia kata apa? 4 rakaat yang didirikan pada awal siang, Allah akan cukupkan pengakhiran ni, maksudnya satu hari tu Allah akan cukupkan keperluan dia. Dia merujuk kepada solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Dan juga solat fardu subuh. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat subuh. Dia kata siapa yang buat ni, maka satu hari tu Allah cukupkan. Ini pandangan dia. Kenapa para ulama berbeza pandangan? Sebab mereka berbeza pada perkataan nahari. Siang kamu. Siang tu dia tak tahu. Bukan tak tahulah, maksudnya umum. Siang tu dekat mana letaknya? Siang pada awal pagi ke? Siang pada pagi, betul-betul pagi? Waktu duha ke? Tak diketahui. Jadi sebab itu pandangan tu berbeza lah. Okay, jadi pandangan tu berbeza. Okey, itu Ibn Qayyim. Tapi majoriti para ulama, antaranya Ibn Rajab, An-Nawawi dan yang lain-lain, mereka kata 4 rakaat dekat sini adalah merujuk kepada solat sunat duha. Solat sunat duha. Solat sunat duha dikenali sebagai solat sunat nawafil dan juga disebut sebagai awabin. Solat sunat yang kita ni kembali kepada Allah Ta'ala. Nawafil tu maksudnya solat sunat yang sangat-sangat digalak dan dituntut untuk kita lakukan. Baginda Nabi SAW sendiri pun tak tinggal untuk tunaikan solat sunat duha. Tak tinggal. Namun ada beberapa waktu sahaja Nabi tinggalkan. Kenapa Nabi tinggalkan? Para ulama hadis kata sebagai satu tanda yang mana solat duha ini bukan wajib. Sebab itu ditinggalkan. Tapi kalau ikut secara majoriti, Nabi sentiasa buat. Cuma Nabi tinggalkan adalah untuk membezakan dia bukan wajib. Kalau Nabi tak pernah tinggal, takut-takut orang menyangka solat sunat duha itu adalah wajib. Takut-takut disangka sebagai wajib. Itu yang menjadi kerisauan lah. Tapi kalau nak kata Nabi buat tak selalu, ya Nabi buat. Bahkan menjadi konsisten. Nabi SAW dirikan solat sunat duha. Solat sunat duha yang minima adalah 2 rakaat. Okey. Manakala solat duha yang sempurna minima 4 rakaat. Ada beza kan? Solat sunat duha minima 2 rakaat. Solat sunat duha yang sempurna minima 4 rakaat. Berdasarkan hadis yang kita baca ni lah. Okay. Siapa yang tunaikan 4 rakaat solat sunat duha ni, Allah Ta'ala sendiri berfirman,
maka hari tersebut Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan dia. Dan ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Bayangkanlah orang kaya kata, kamu buat macam yang saya suruh ni, hidup kamu semua saya tanggung lah. Hitam putih saya chop dah. Contohlah, saya chop hitam putih, semuanya saya tanggung, beres. Awak ikut je. Kita dengan yakin, baru jaminan manusia kita yakin. Bayangkan kalau jaminan Tuhan. Kalau jaminan Tuhan, sudah tentulah sepatutnya, lebih-lebih patutlah kita kena yakin. Sebab itu yang lebih dituntut. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan akfika? Aku akan cukupkan sepanjang hari itu keperluan-keperluan kamu. Menurut penulis, dia kata kecukupan yang Allah akan gantikan untuk orang yang tunaikan solat sunat duha 4 rakaat ni, iaitu Allah Ta'ala akan berikan kecukupan dalam bentuk pemeliharaan, perlindungan daripada bencana, daripada kesedihan, daripada perkara-perkara kemudaratan dan apa-apa yang mereka inginkan. Itu maksud kecukupan tu, akfika tu. Dibagi perlindungan, bagi keamanan, bagi keselesaan, bagi kecukupan, keperluan, semuanya akan Allah Ta'ala jamin. Dirikanlah solat sunat duha 4 rakaat. Okey. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bincang sikit tentang solat duha. Okey, ada satu hadis daripada Abu Hurairah. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Okey, sebelum tu ibu-ibu boleh ikuti ke? Boleh. InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Semangat. Boleh, Ustaz. Okay. Semangat semua Baik, boleh. Sebab dah tengah hari ni lemau kan. Dia kena start pagi-pagi. Okey. Hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, hadis daripada Abu Hurairah. Iaitu Abu Hurairah kata apa? Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diwasiatkan oleh kekasih aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3. Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah 3. Abu Hurairah gelar Nabi ni khalili. Kata Abu Hurairah, kekasih aku ni iaitu Rasulullah wasiatkan kepada aku 3 benda. Pertama, siyam thalatha ayyam. Berpuasa 3 hari. Ini namanya hari putih, Yaumul Bid kan, puasa hari putih. 13, 14 dan 15 di setiap pertengahan bulan Islam. Bukan kalender Masihi bukan 13, 14, 15 Jun, Julai, tak. Tapi 13, 14, 15 untuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah tak masuk. Zulhijjah termasuk hari-hari tasyrik. Okey. Ini antaralah setiap bulan kalender hijrah tu 13, 14, 15. Bukan 14, 15, 16 13, 14, 15. 3 hari ni afdal diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah untuk berpuasa. Kedua, iaitu kata Abu Hurairah, Nabi wasiatkan kepada aku untuk warak'atiz duha, iaitu mendirikan solat duha. Mendirikan solat duha. Okay, dia suruh tunaikan solat duha. Kenapa solat duha? Sebab kita mengawali pagi kita dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu hikmah dia lah. Kita minta Allah cukupkan keperluan kita seharian dengan cara kita dirikan 4 rakaat solat sunat duha. Okay. Saya sebutkan pada minggu lalu kan. Daripada subuh nak ke subuh esok, subuh ke zuhur pagi tu tempohnya paling panjang. Jadi kita celahilah dengan amal soleh, sujud dan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Sebab kita nak bagi tahu rezeki yang kita usahakan pagi ni, yang saya dapat ni bukan daripada titik peluh saya, tetapi dia datang daripada ketetapan Allah Ta'ala. Allah lah yang mengurniakan. Kita tunjukkan sifat kehambaan kita pada waktu duha tu. Okay? Orang lain tengah bekerja keras, kita mau bekerja. Tapi kita ambil ruang kita sikit, lakukan ketaatan pada Allah, iaitu yang Allah cintai. Orang lain tengah sibuk, kita ambil masa untuk Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala. Jadi cukupkan keperluan harian kita dengan 4 rakaat duha. Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Dan yang ketiga, iaitu kata Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam.
Dan Nabi wasiatkan aku yang ketiga, iaitu dirikanlah solat witir sebelum tidur. Nabi ajar kepada kita dan Abu Hurairah untuk tidur sebelum tidur, zahirkanlah rasa syukur kita kepada Allah ni dengan solat witir. Tadi pagi dah buka cantik dah 4 rakaat duhanya, maka malamnya ditutup dengan solat sunat witir. Solat fardu kita buat, maka solat-solat sunat ni adalah untuk menyempurnakannya. Di sini hadis ni bukan sekadar kita dapat ada 3 perkara yang kita kena buat sepanjang hidup ni. Puasa 3 hari sepanjang bulan. Setiap bulan 3 hari kena ambil puasa sunat tu. Yang kedua, awali setiap pagi dengan duha dan tutuplah malam kita dengan witir. Witir bukan sahaja berlaku pada bulan Ramadan, tapi berlaku pada setiap bulan, setiap malam. Ada solat witir. Okey, hadis yang kedua pula keutamaan solat sunat duha ni, iaitu dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Okey, hadis riwayat Anas bin Malik. Cuma hadis ni dia agak sedikit ganjil lah. Okey, iaitu kata Nabi SAW, man salat duha, siapa yang tunaikan solat duha, 12, iaitu 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Dia tunaikan solat duha 12 rakaat. Banallahu lahu kisran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya ada 12. Minta maaf. Saya minta maaf. Saya tak nampak sebenarnya mata saya ni. Minta maaf Saya tak nampak. Okey. Minta maaf Kata Nabi SAW, man salat duha, siapa yang dirikan solat duha, sintal asyarata raka'ah, 12 rakaat, banallahu lahu kisran min zahabin fil jannah. Siapa yang buat 12 rakaat solat sunat duha, maka Allah akan dirikan untuk si fulan tu ada satu istana daripada syurga, satu istana daripada emas di syurga Allah. Hadis ni riwayat Al-Imamu Tirmizi. Imam Nawawi kata hadis ni dhaif lah, tapi dhaifnya masih lagi kuat. Sebab dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang bercerita tentang keutamaan solat duha lah. Okay? Cuma bilangan 12 rakaat tu. Bilangan 12 rakaat tu siapa yang buat akan dibina satu istana untuknya daripada emas di syurga Allah. Ini kita kena usaha lah. Selalu kita buat 2 rakaat, jadi kita kena ada usaha lebih. Okay, kali ni saya nak buat 4 rakaat. Sebab buat 4 rakaat Allah cukupkan keperluan seharian saya. Allah berikan perlindungan seharian saya. Kita ni kadang-kadang nak minta perlindungan tu kadang-kadang sampai panggil bomoh. Bomoh ke Tok Dukun ke Ustaz-Ustaz, tolonglah pagar rumah saya ni. Tak payah pagar-pagar ibu-ibu. Tak payah pagar-pagar. Okay, tak perlu pagar-pagar. Tak perlu. Kita pagarlah keselamatan kita dengan tunaikan solat duha 4 rakaat setiap hari. Ini salah satu cara yang sahih yang diajarkan melalui hadis Nabi SAW yang kita bincang pada pagi ni. Okay? Tak perlu kalau-kalau dah bagi tahu pada suami kita, bagi tahu pada anak-anak kita. Dah tak payah nak rasa takut, rasa bimbang, tak perlu. Sebab Nabi sebut dah ni, tunaikan 4 rakaat, maka Allah cukupkan keperluan kita, termasuk memberi jaminan keselamatan dan perlindungan seharian. Subhanallah. Okay. Kalau kita ada rasa iman yang kuat, hadis ni cukup menenangkan kita sebab dia adalah jaminan. Cukup menenangkan kita. Allah cukupkan keperluan dan Allah juga akan memberikan perlindungan. Wah, kita rasa tenang, tenteram kan? Sebab tak perlu bimbang. Saya dengar ada seorang pensyarah di Universiti Malaya, bekas pensyarah lah. Namanya Dr. Jahid. Dr. Jahid Siddiq ni dia antara dia bekas pensyarah di APIUM, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Sekarang ni dia ada buatlah rawatan Islam lah, rawatan Islam. Okay, bekas pensyarah universiti, dah sekarang jadi buat perubatan Islam lah, sebagai alternatif lah. Dia duduk berhampiran juga dengan tempat saya duduk ni. Saya duduk Kuala Selangor, dia duduk di Kuang. Okay, berhampiran lah. Saya dengar kuliah dia kata apa? Ada satu keluarga ni, dia sentiasa sakit dan sakit tu berganti-ganti, bersilih ganti. Lalu macam-macam rawatan dia dah buat dah keluarga ni. Sakit tu tak berhenti, datang satu sakit, datang lagi sakit lain.
Pergi satu sakit, datang lagi satu lagi sakit lain. Lepas tu keluarga dia berjangkit-jangkit. Datang ni kan. Macam-macam sakit lah. Sakit-sakit yang misteri lah. Bukan sakit-sakit fizikal ni. Dia dah pergi macam-macam rawatan, tak selesai-selesai. Jadi, dia pun keluarga ni kebetulan rezekinya bertemu dengan Dr. Jahid ni. Dr. Jahid. Saya sebutlah terus terang. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kot atau boleh google lah. Lalu Dr. Jahid ni dia pun cerita. Dia pergi dekat rumah si Fulan ni. Rupa-rupanya si Fulan ni dia pernah tanam ataupun dia pagarkan rumah dia ni macam-macam bomoh pawang dia pernah panggil. Sebab takut macam-macam, dia panggil lah bomoh pawang datang tanam kat rumah dia ni. Kononnya istilah dia pagarkan rumah daripada musibah lah, daripada orang hasad lah, orang itu orang ini. Bekas orang tanam untuk pagarkan rumah dia ni ada 12 jenis pagar. 12 jenis pagar. Maksudnya mungkinlah 12 sebab Dr. Jahid tu dikeluarkan ada 12 bekas benda yang ditanam. Mungkin 12 bomoh pawang yang datang buat pagar dekat rumah orang ni. Ingat, pagar tu menyembuhkan, memberi perlindungan. Betul-betul pagar-pagar tu ditanam jin-jin, ditanam benda-benda yang tak baik ni, akhirnya memudaratkan isi rumah tu. Ahli keluarga tu yang sakit-sakit. Jadi Allah Ta'ala berikan keizinan, dia berjayalah keluarkan 12 benda yang ditanam sekeliling ni, akhirnya sembuhlah tak datang sakit-sakit tu. Jadi saya nak beritahu kepada ibu, kita tak payah rusing-rusing dah. Saya nak pagar rumah ni macam mana, anak saya itulah ni, keluarga saya ni lah, orang hasad lah, tak payah dah. Salah satu cara yang kita usahakan untuk diri kita, jangan tinggal solat sunat duha 4 rakaat. 4 rakaat. Sebab Allah akan cukupkan keperluan kita untuk hari tersebut. Okay? Bahkan dia adalah satu ibadah yang dituntut untuk kita lakukan. Okay. Kemudian, dalam hadis yang lain pula bercerita tentang kelebihan solat duha. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Iaitu solat duha ini kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada pagi hari, setiap sendi salah seorang daripada kamu perlu bersedekah. Kan Allah bagi kita sendi ni. Tubuh kita ni semua ada sendi. Dan sendi pada tubuh kita ni lebih kurang lah ada 360 sendi. Lebih kurang tubuh-tubuh kita ni semua ada sendi ni 360 lebih kurang. Sendi-sendi ni nikmat lah Allah Ta'ala berikan. Cuba bayangkan bila kita dah berumur, ibu-ibu dah berumur, ada beza tak nikmat berjalan masa muda dengan nikmat berjalan waktu sekarang? Tak sama kan? Kita teringat-ingat zaman muda dulu. Kalau nak berjalan kaki tu, kalau nak naik tangga turun tangga tu bukan masalah. Puas kita berjalan. Round shopping complex tu puas. Contohlah, puas. Kalau pernah pergi buat haji umrah masa muda-muda tu puas. Berjalan sana, berjalan sini, tolong orang sana, tolong orang sini, puas hati. Sekarang ni tak kuat dah kan, lutut-lutut ni semua sakit-sakit ni. Gris-gris semua hilang ni. Kalau nak rukuk, nak sujud, berdetuk-detuk bunyinya. Contohlah, sakit, bisalah dan sebagainya. Nikmat sendi ni, nikmat lah Allah Ta'ala beri. Nikmat. Sangat nikmat. Jadi macam mana kita nak zahirkan rasa syukur pada nikmat sendi-sendi ni? Nabi kata setiap sendi ni setiap pagi perlu disedekahkan. 360 sendi ni perlu disedekahkan. Macam mana sedekah dia? Kata Nabi, wa kullu tahmidatin sadaqah. Kata Nabi SAW, maka setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan pada siap, saya minta maaf, saya terlepas pandang. Saya minta maaf, mata saya ni tak nampak lah, kurang minta maaf. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Pada siap tasbih tu subhanallah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Pada siap tahmid, alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan pada setiap perkataan tahlil iaitu la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan pada setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Suruh orang buat baik sedekah. Wa nahyun anil munkar sadaqah. Dan melarang orang buat munkar sedekah. Wa yujziyu min dhalika rak'atani yarka'uha minad duha. Kata Nabi SAW, dan semua itu cukup. Bersedekah untuk semua sendi itu adalah dengan dua rakaat yang didirikan oleh seseorang pada solat duha. Maksudnya apa? Kalau kita nak sedekah semua untuk sendi-sendi ni, kena banyakkan tasbih, banyakkan tahlil, takbir, tahmid, kena banyakkan.
Tapi Nabi kata apa? Mudahnya cukup 2 rakaat duha dah dikira sebagai sedekah kepada seluruh sendi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah sekadar hadis yang menunjukkan tentang keutamaan solat duha. Tentang keutamaan solat duha. Okey, dapat sesuatu ibu-ibu? Boleh? Okey. Solat duha yang didirikan kalau mengikut fuqaha Syafi'iyah, dia menunjukkan solat duha yang paling afdal adalah 8 rakaat. 4 rakaat tadi Allah cukupkan keperluan. Tapi kalau nak buat yang lebih afdal, buatlah 8 rakaat. Dan 8 rakaat ni iaitu boleh didirikan. Okey. 8 rakaat ni boleh didirikan sama ada berturut-turut. Kalau buat berturut-turut disebut sebagai yang dituntut ni iaitu namanya tatabu'. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita tak mampu buat, kita buat 8 rakaat tapi terpisah. 2 rakaat, 4 rakaat pagi. Kemudian 4 rakaat nanti lepas habis masak. Keluar daripada office dapur nanti, sama lagi 4 rakaat pun boleh juga. Tapi kalau nak kira afdal adalah 8 rakaat berturut-turut dengan dipisahkan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Okey? Sebab apa? Sebab ini berdasarkan daripada Ummu Hani. Ummu Hani ni adalah siapa nama? Dia adalah adik-beradik kepada Ali bin Abi Talib, anak kepada Abi Talib. Dia cerita Nabi SAW setelah tawan kota Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Ini kita pernah sebutkan masa kuliah sirah kita. Nabi SAW keluar daripada Kaabah dan Nabi SAW terus menuju ke rumah Ummu Hani, anak kepada pakcik dia, Abu Talib. Lalu kata Ummu Hani, anna Rasulullah SAW, Nabi SAW, yaumal fathi salla subhatal duha 8 rakaat yusallim min kulli rakaatain. Kata Ummu Hani, Nabi telah laksanakan solat duha pada hari kemenangan tersebut sebanyak 8 rakaat dan memberi salam pada setiap 2 rakaat. Jadi Imam Nawawi dan fuqaha Syafi'iyah mengatakan sebab waktu tu Nabi tawan waktu duha, jadi dia kata berdasarkan perbuatan Nabi itulah solat duha yang paling afdal adalah 8 rakaat mengikut perbuatan Nabi. Dan yang paling afdal dilakukan berturut-turut. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat. Tapi kalau nak buat pisah-pisah pun boleh juga. Tak ada masalah, tidak ada masalah. Okey. Tapi kalau menurut Al-Imam Nawawi, maksimum solat duha ni yang afdal 8 rakaat. Tapi kalau nak buat lebih lagi, maksimum adalah sebanyak 12 rakaat. Okey, adalah sebanyak 12 rakaat. Okey, 12 rakaat. Dan Al-Imam Nawawi lah yang sebut dalam kitab Syarah Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Al-Imam Nawawi dia kata apa? Nabi buat sentiasa. Setiap kali duha Nabi akan buat. Dan Nabi juga pernah tinggalkan. Ini yang saya sebut awal tadi tu. Kenapa Nabi tinggalkan? Sebab Nabi tak nak umat Islam menyangka ia adalah perbuatan wajib. Nabi tinggalkan tu bukan sebab Nabi tak nak buat. Tapi Nabi nak tunjukkan dia tidak wajib. Dia adalah ibadah yang sunat, yang sangat-sangat dituntut. Okay? Alright, tapi kalau sepanjang hayat Nabi, Nabi sentiasa mendirikan solat sunat duha. Okay. Bilakah solat sunat duha yang paling afdal? Bilakah solat sunat duha yang paling afdal? Okey, solat sunat yang paling afdal pada solat sunat duha ni ada 2. Solat sunat duha yang paling afdal ada 2. Ada 2 waktu. Pertama, apa tu? Saya baru perasan . Okey. Okey, yang pertama, kejap pasal pula. Okey, yang pertama, waktu yang paling afdal iaitu pada waktu isyraq. Kan kita kata waktu syuruk tu ada solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq adalah solat sunat di awal waktu duha. Dan dia ada keutamaan dan kelebihan dia lah. Iaitu daripada bermula solat subuh jamaah diikuti dengan kita duduk di tempat solat subuh kita tu dengan wirid, dengan kuliah, dengan Quran dan sebagainya sampailah waktu isyraq.
waktu syuruk, kemudian kita bangkit untuk dirikan 2 rakaat solat sunat isyraq dan kita pulang. Nabi menyebutkan seseorang itu mendapat pahala haji dan juga umrah yang sempurna dan sempurna. Itu jaminan lah. Maksudnya kalau nak buat solat sunat duha tu, nak dapat kelebihan tu, keutamaan dia pada awal pagi tadi tu. Seawal-awal waktu duha. Bermula daripada subuh jamaah, duduk di ruangan salat sampailah waktu syuruk. Dan yang keduanya, Nabi SAW sebutkan keutamaan untuk tunaikan solat sunat duha itu adalah di tengah-tengah waktu. Iaitu di tengah-tengah waktu. Dalam satu hadis Nabi SAW, iaitu Nabi menggalakkan kepada kita untuk tunaikan solat sunat duha ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan ni waktunya matahari duha tu tengah terik. Iaitu pada sekitar, kalau kita lah jam dalam pukul 10 ke 11 lebih macam tu. Okay. Ataupun sekarang pun dah terik kita awal kan, pukul 9, 9.30 tu dah start terik. Kita kalau duduk luar tu, siram-siram pokok ke, berkebun-berkebun ke, kita boleh rasa berpeluh. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk tunaikan solat sunat duha. Okay. Jadi ada 2 waktulah. Pada waktu duha adalah waktu yang paling afdal untuk didirikan solat sunat duha. Okay. Jadi kesimpulan kita pada pagi ni, pertama keutamaan pada solat subuh dan yang kedua adalah keutamaan pada solat asar. Okay. Dan yang ketiganya iaitu keutamaan pada tunai solat duha. Keutamaan menunaikan solat duha. Dan solat duha biasanya kita buat 2 rakaat, kali ni kita buat 4 rakaat sebab kita dah belajar sesuatu dah. Hadis Nabi bagi tahu kepada kita, tunaikan 4 rakaat solat sunat duha, Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan harian kita. Kecukupan dekat situ termasuklah perlindungan, jaminan keselamatan, keamanan daripada Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala akan memenuhi keperluan harian kita. Okay? Inilah. Kalau nak buat ekstra lagi, afdalnya buatlah sampai 8 rakaat. Itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Ada soalan ke? Sekiranya jemaah ada soalan, sila ajukan. Ada tanya tu 4 rakaat 1 salam ya Ustaz. Apa dia? 4 rakaat 1 salam? Untuk 2 rakaat lah dia tanya tu, 4 rakaat 1 salam. Oh, 2 rakaat lah. 2 rakaat. Solat sunat ni dia mesti 2 rakaat lah. 2 rakaat. 2 rakaat. Bunda Nur Habizah. 2 rakaat. Okay. Solat sunat duha ni dia mesti 2 rakaat 1 salam. Kalau kita buat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau nak ambil yang afdal tadi 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Macam itulah. Okay. Cuma Imam Nawawi letakkan maksimum duha tu adalah sebanyak 12 rakaat. Okay, itu maksimum lah 12 rakaat. Okey, sebab hari ni saya rasa amal soleh berkaitan dengan duha ni kita selalu buat lah. Tak ada perbincangan yang kita kata sesuatu yang kita baru tahulah. Kebanyakan kita dah tahu dah Jadi tak ada apa yang lebih advance lah untuk kita maklum tentang. Cuma bezanya hari ni selalu kita dengar saja. Hari ni kita tengok pada kitab. Dan kita belajar, oh hadis yang saya selalu buat ni, hadis yang saya dengar ni bukan lagi dengar-dengar dah, tapi kita pelajari. Jadi percayalah, beramal pada waktu kita dah tahu ni ada ilmu ni, dia lebih berbekas dan dia lebih besarlah ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu dia ajar pada kita beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Okey? Baik. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, kita tutup je kuliah kita. Silakan para jemaah. Mungkin apa yang disampaikan tu dah menempati ataupun dah clear lah kot, faham tentang hadis tu. Kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah lah. Mungkin Ustaz pun nak buat persediaan nak ke masjid. InsyaAllah. Tak ada soalan ya? Jadi kita tutup kuliah kita. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin
bin Kamaruzzaman yang sudi bersama kita di kuliah duha untuk syarah tentang berpandu pada hadis kursi. Jadi hari ini kita dapat dua hadis, iaitu keutamaan orang yang menunaikan fardu subuh dan asar, dan juga galakan mengerjakan solat duha. Jadi mudah-mudahan kita semua dipimpin oleh Allah, diberikan taufik, diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kita dapat beramal dengan ilmu seperti apa Ustaz beritahu tadi. Sebelum ini kita hanya dengar-dengar macam tu saja. Jadi mungkin hari ini dengan daripada hadis-hadis yang disampaikan tadi, melalui hadis tadi kita dapat beramal lah dengan ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita terutama sekali tentang menunaikan fardu subuh asar, dan juga banyak tadi tentang mengerjakan solat duha, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada tim Numanul Iman, terima kasih kepada semua para pendidik ilmu yang sudi mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam beribadah dan terus berbuat kebaikan, insyaAllah kita di jalan yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah. Dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz pun kata mata tak berapa clear hari ini. Mungkin Ustaz perlu pakai cerimata ke? Ustaz pakai cerimata ke? Saya tak pakai cerimata, Saya dah check kena pergi buat check up. Mungkin ada apa ni, cataract ke apa ke, selapati mata. Cataract muda lagi aku. Saya dah pergi check lagi. Yalah, kena pergi buat check up lah. Sebab Ustaz banyaklah membaca, banyak menulis. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Ustaz, insyaAllah. Dan sebagai penutup kuliah, sekali lagi mohon Ustaz memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Sekian dulu, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.